إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin daripadanya, dengan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bertemu, sama-sama kita dapat berkumpul di masjid kita ini, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan sedikit waktu yang ada selepas subuh ini sama-sama kita dapat manfaatkannya dengan kita menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat doa kerahmatan, doa keampunan, doa kebaikan daripada para malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sama-sama akan dapat meneruskan rutin kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan, kerana ianya merupakan kerana menuntut ilmu ini merupakan satu kewajipan ke atas setiap orang Islam, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin
Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sama-sama akan dapat meneruskan rutin kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Mudah-mudahan juga kita juga akan dapat terus istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintahnya sehinggalah ke penghujung usia kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita semua husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya bersama-sama dengan orang-orang yang beriman insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah seperti biasa pada pagi ini kita akan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in 40 hadis An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-Imam An-Nawawi merupakan gelaran yang diberikan kepada Al-Imam An-Nawawi, dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau yang bernama Nawa, iaitu salah sebuah tempat di ataupun salah sebuah wilayah di Damsyik. Adapun namanya yang sebenar adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi. Terkenal dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sampai kepada huraian hadis yang ke-21. Huraian hadis yang ke-21 iaitu berkenaan dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Iaitu berkenaan dengan beriman kepada Allah dan juga istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita sambung kepada huraian ini, huraian hadis yang ke-21, saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Yang bermaksud dari Abi Amr dan ada dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kataku ya Rasulullah. Sufyan bin Abdullah ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Apa yang diminta? Dia kata, katakanlah kepada aku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang lain daripada engkau. Diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada dia Islam. Maksudnya secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, secara ringkas yang senang dia nak ingat dan tak payah lagi untuk dibertanyakannya kepada orang lain. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
Jawapan yang ringkas tetapi padat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Iaitu Nabi berpesan kepadanya, suruh beriman kepada Allah dan istiqamah. Istiqamah dalam beriman dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan sambung huraian berkenaan dengan istiqamah. Pada kuliah yang lepas kita dah hurai berkenaan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, istiqamah ini adalah sulukus siratil mustaqim min ghairi inhiraf anhu yaminan wala yasaran. Iaitu istiqamah ini adalah kita menempuh jalan yang lurus. Kan, kita berjalan menempuh jalan yang lurus yang tidak ada bengkang bengkok, kan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu adalah maksud istiqamah itu. Kan, kita menuju jalan yang lurus. Kan, jalan yang lurus itu adalah Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Syariat Islam itu. Kan, kita terus melaksanakan syariat Islam itu dan berterusan dalam melaksanakan syariat Islam itu sehinggalah ke akhir hayat kita, tanpa kita belok ke kiri dan belok ke kanan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu adalah ta'arif al-istiqamah itu. Jadi kalau dalam kitab kita ini, muka surat yang ke-255 disebutkan dekat sini, muka surat 255. Istiqamah bererti menjalani jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itu. Jalan ini ialah agama yang lurus. Islam itu, syariat Islam itu. Tanpa sebarang liku-likunya. Atau condong ke kiri dan ke kanan. Dan meliputi segala perbuatan taat yang zahir dan yang batin. Juga meninggalkan segala larangan. Jadi istiqamah ni bukan saja kita konsisten dalam melakukan ibadat. Ianya juga termasuk kita konsisten meninggalkan larangan itu, tuan-tuan. Meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kan, konsistennya kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita kita meninggalkan melihat kepada yang haram, kan, kita konsisten daripada mengumpat orang, kita konsisten daripada menghina orang, kita konsisten daripada bercakap dengan perkataan yang tidak elok, kita konsisten daripada bersangka buruk kepada orang, dan yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu juga termasuk dalam istiqamah itu. Ini semua bererti istiqamah, iaitu kelurusan yang tetap dalam melaksanakan amal. Kan? Itu maksud istiqamah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Al-Imamul Mawardi, seorang imam, tuan-tuan, Al-Imamul Mawardi, ketika membahaskan berkenaan dengan istiqamah ini, beliau mengatakan istiqamah ini mempunyai lima wajah. Mempunyai 5 wajah. Yang pertama dia kata istaqamu ala anna Allah rabbahum wahdah, iaitu kita beristiqamah
mengatakan ataupun beriman, mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang esa. Itu yang pertama. Maksudnya kita beristiqamah, iman kita itu konsisten, kan? Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu merupakan Tuhan yang esa. Tanpa kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita. Kan? Maksudnya kita tak benar-benar kita mengesakan Allah itu. Kita tidak berjumpa dengan, kalau kita ada masalah kita tak jumpa dengan Tok Bomo, kan? Kita tak minta kepada Tok Wali, kan? Pergi ke kubur Tok Wali minta hajat, kan? Itu maksud beristiqamah, konsisten dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah kita itu, kita melakukannya betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat itu. Betul-benar ikhlas. Kita buat ibadat itu bukan nak tunjuk dekat orang. Kan? Itu maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Yang kedua, istiqamah dalam melakukan ketaatan dan dalam melakukan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk dalam istiqamah itu, tuan-tuan, kan? Iaitu kita konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sama ada menunaikan yang wajib, tuan-tuan, kan? Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, kan? Menunaikan ibadat haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi rukun Islam yang 5 itu, tuan-tuan, yang wajib. Dan juga selain daripada itu, kita melaksanakan ibadat-ibadat yang an-nawafil, yang sunat itu, tuan-tuan. Puasa sunatnya, solat sunatnya, baca Qurannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlasuddini wal amali ilal maut. Istiqamah itu juga adalah kita dalam kita melakukan amal ibadat itu, kita hendaklah ikhlas, kan? Ikhlas dalam amalan itu sampailah kita mati itu, tuan-tuan. Bukan senang tu, tuan-tuan, kan? Kita nak konsisten itu, kita nak ikhlas dalam ibadat itu, kan? Kadang-kadang datang itu godaan-godaan syaitan itu, kan, yang hendak memesongkan kita itu daripada konsisten dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadat, kan? Jadi itu bukannya senang, tuan-tuan, kan? Jadi konsisten dalam melakukan ibadat itu satu, kan? Yang kedua, ikhlas itu, tuan-tuan. Ikhlas itu sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Beristiqamah dalam perbuatan seperti mana beristiqamah dalam perkataan, kan? Maksudnya apa yang kita katakan itu kita buat, kan? Sebab ada orang, tuan-tuan, dia cakap, dia nasihat dekat orang, kan? Dia boleh berkata-kata, kan? Tetapi bila nak sampai masa untuk melaksanakannya, dia tak buat. Itu pun susah juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka Al-Imamul Mawardi dia sebut istiqamah, yang dimaksudkan dengan istiqamah juga adalah istiqamahnya perbuatan kita itu sama macam perkataan kita. Apa yang kita ungkapkan, kita terjemahkan dengan perbuatan kita, kan? Macam saya lah, tuan-tuan, kan? Banyak kita bagi nasihat dekat orang, ceramah dekat orang, kan? Suruh buat ni, suruh buat ni, kan? Buat perkara-perkara taat, kan? Tetapi tidaklah semua yang kita
lakukan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan itu hendaklah kita melaksanakannya. Kan? Seperti mana apa yang kita lakukan itu tuan-tuan. Jadi itu bukannya mudah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, istaqamu sirran kama istaqamu jahran. Kita beristiqamah ketika kita duduk sirran ini secara rahsia. Ketika kita duduk seorang-seorang, kan? Seperti mana kita beristiqamah ketika kita berada dalam ataupun di hadapan orang ramai. Kan? Ini pun payah juga. Kan? Maksudnya sama keadaan kita itu. Kan? Diri kita itu sama. Waktu kita duduk seorang-seorang pun macam tu. Kan? Waktu kita duduk bersendirian sama macam kita duduk di hadapan orang. Kan? Sebab ada orang kalau dia duduk di hadapan orang, di khalayak ramai tuan-tuan, dia jadi orang baik. Tetapi apabila dia duduk secara bersendirian, dia duduk seorang-seorang dia jadi orang yang tak baik. Kan? Jadi Al-Imamul Mawardi kata termasuk dalam istiqamah ini juga adalah ketika dia duduk bersendirian, hendaklah dia beristiqamah menjadi orang baik sama macam ketika dia berada di depan orang. Kan? Kan? Jadi kita kalau duduk seorang-seorang pun kita jadi baik, kalau duduk di khalayak ramai pun kita jadi baik. Kan? Sebab ada orang depan orang masya-Allah, tapi belakang orang kan dia buat maksiat. Jadi itu 5 perkara yang digariskan oleh Al-Imam Mawardi berkaitan dengan istiqamah itu. Kan? Jadi istiqamah, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, istiqamah dalam melakukan ketaatan itu. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang ketiga, istiqamahnya kita itu dalam melakukan ketaatan dan ikhlasnya kita ketika melakukan ketaatan itu. Ikhlasnya kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang ketiga, yang keempat, kita beristiqamah dalam perbuatan kita seperti mana perkataan kita. Apa yang kita sebut dekat orang, apa yang kita ungkapkan, kita buat. Kan? Bukan hanya setakat perkataan saja, kata-kata saja. Yang kelima, beristiqamah ketika kita berada seorang diri seperti mana kita beristiqamah jadi orang baik apabila kita berada di khalayak ramai itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu istiqamah yang digariskan oleh Al-Imamul Mawardi. Seterusnya disebut lagi dalam kitab kita, dia cakap kesimpulannya. Istiqamah mengandungi pengertian yang agak lurus. Kan? Orang yang beriman yang tetap dalam keadaan yang betul dan benar, tidak berubah atau bergoncang oleh suatu hal atau suatu pengaruh yang mendatang. Ia walau bagaimanapun juga tetap memelihara iman dan keyakinannya. Tetap beramal menurut perintah serta melahirkan suatu sama dengan suara hatinya. Tidak tahu bermuka dua, bercabang lidah dan dalam menghadapi suatu keadaan. Kan? Jadi disebut dekat sini orang yang istiqamah ni tuan-tuan, datanglah godaan apa pun tuan-tuan, maka dia tetap beristiqamah dalam melakukan ketaatan itu. Dia tidak menghiraukan godaan, kan, yang menggoda diri dia itu untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, dia kata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan, tuan-tuan, kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan. Kemudian Nabi kata, hadza sabilullah. Nabi lukis satu garisan, kan? Buat satu garisan dan Nabi kata, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kan? Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW buat lagi garisan-garisan yang lain di kanan dan di kiri. Mula-mula Nabi SAW buat satu garisan yang lurus. Nabi kata, ini adalah jalan Allah. Kan? Maksudnya siapa yang ikut garisan yang lurus ini, maka dia akan berjaya. Dia akan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW buat di kanan, di kiri garisan yang lain. Buat garisan yang lain, tuan-tuan. Buat jalan yang lain. Kan? Kemudian Nabi kata, hadhihi subulun. Nabi kata, ini adalah jalan-jalan. Di kiri dan di kanan ini. Ala kulli sabilin minha syaitanun yada'u ilaih. Nabi kata, setiap jalan di kiri dan di kanan itu, ada syaitan yang menyeru. Menyeru manusia ini untuk belok ke kanan ataupun belok ke kiri itu, kan? Maka kemudian Nabi SAW pun baca ayat dari suratil An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Kan? Nabi kata, Nabi baca ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya jalan aku ini lurus, maka ikutlah jalan aku tadi. Kan, jalan yang lurus tadi itu, garisan yang lurus tadi, ikut. Islam itu, jalan Islam itu, syariat Islam itu, ikut. Kan, laksanakannya, istiqamah, konsisten dalam pelaksanaan itu sampai mati. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain itu, yang ada di kanan dan di kiri itu. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kau ikut jalan ini, maka nescaya engkau akan sesat. Kan? Jalan itu akan merosakkan kamu. Kan? Jadi tuan-tuan, yang kanan, jalan kanan, yang kiri itu diseru oleh syaitan itu. Kan? Itulah maksiat, tuan-tuan. Kan? Kanan dan kiri yang berada, jalan yang berada di kanan ataupun kiri itulah zinanya, minum araknya, main judinya, mengumpatnya, kan? Tidak solatnya, tuan-tuan, tidak bayar zakatnya, menzalimi orangnya, fitnah orangnya. Itulah jalan yang berada di kanan dan di kiri itu, tuan-tuan. Kan? Jadi kalau kita hendak berjaya, hendaklah kita teruskan perjalanan kita. Kan? Dan di depan jalan kita itu adanya Al-Quran. Kan? Adanya Nabi SAW. Kan? Jadi barang siapa yang ikut Quran, ikut Nabi SAW, maka dia akan berjalan dengan jalan yang lurus, kan? Dan dia akan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan memang sangat payah. Istiqamah ini memang sangat sukar, sangat payah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebenarnya, tuan-tuan, istiqamah, doa untuk istiqamah ini kita ungkapkan setiap 17 kali sehari itu dalam solat kita itu, tuan-tuan. Kan, sebab itu Allah Taala muatkan dalam suratul Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim itu, tuan-tuan. Kan?
tunjukilah kami jalan yang lurus itu tuan-tuan. Itu adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beristiqamah. Mustaqim itu. Dari perkataan istiqamah itu. Jalan yang lurus kan. Iaitu Islam itu tuan-tuan yang kita sebutkan yang tadi itu. Garis satu garisan kan. Yang Nabi SAW buat itu. Nabi kata hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah itu. Oleh kerana payahnya istiqamah, maka Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Fatihah itu. Kan? Dan Allah Ta'ala suruh manusia untuk minta istiqamah itu. Minta kepada Allah supaya bimbing manusia itu supaya istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 17 kali satu hari kita minta itu. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu Islam itu. Dan berilah petunjuk kepada kami untuk konsisten kan, dalam melakukan ketaatan itu sampailah kami mati itu tuan-tuan. Kan? Jadi kalau dalam suratul Fatihah itu tuan-tuan, pada permulaannya kita berdoa kepada Allah kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, dan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami meminta perlindungan, pertolongan. Kemudian barulah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan? Memang itu adab berdoa tuan-tuan. Bila kita nak minta sesuatu kepada Allah, kita puji dulu. Kan? Kita puji dulu Allah Ta'ala, barulah kita minta. Itu disebut oleh para alim ulama antara cara untuk kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita adalah dengan kita memuji Allah Ta'ala dulu, barulah kita minta. Kan? Kita puji dulu, barulah kita minta. Kan? Macam kita kata apa? Ya Rahman irhamna. Wahai Tuhan yang bersifat dengan sifat penyayang, irhamna, kasihanilah kami. Kan? Kalau kita nak minta murah rezeki, kita jangan terus minta. Kita puji dulu Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki. Rezekikanlah aku. Kan? Tuhan yang mulia. Kan? Muliakanlah aku. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita solat, hendaklah kita fokuskan tu. Kan? Hati kita itu tuan-tuan. Kan? Bila sampai kepada ihdinas siratal mustaqim itu, kita niatkan bersungguh-sungguh, ya Allah, bimbingkanlah aku, ya Allah. Kan? Jadikanlah aku ini hamba-Mu yang soleh, yang melaksanakan perintah-Mu ini. Kan? Sampailah ke akhir hayat aku. Kan? Kan? Jadi bukan senang tuan-tuan, kita nak solat berjemaah, istiqamah solat berjemaah. Kita nak istiqamah membaca Al-Quran. Kan? Dan kita nak istiqamah dalam melakukan ibadat-ibadat yang lain. Dan satu lagi perkara yang sukar adalah istiqamah kita dalam meninggalkan maksiat. Itu pun sesuatu yang sukar tuan-tuan. Kan? Lebih-lebih lagi sekarang ni. Kita berada di zaman media sosial ini tuan-tuan. Kan? Yang mudah kepada kita untuk terjebak dalam perkara maksiat itu tuan-tuan. Kan? Sebab itu kata ulama, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agung istiqamah, seagung-agung karamah. A'zamul karamah. Seagung-agung karamah. Karamah ni apa? Karamah ni adalah kemuliaan yang biasa diberikan kepada para wali itu tuan-tuan. Kan? A'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agung karamah itu adalah kita konsisten dalam kita melazimi istiqamah.
Kita konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan konsisten dalam meninggalkan maksiat itu. Itu adalah seagung-agung karamah. Bukannya karamah itu dengan orang boleh jalan atas air, orang boleh terbang, kan? Jadi semulia ataupun sebesar-besar karamah itu adalah orang yang boleh istiqamah dalam melakukan ketaatan dan istiqamah dalam meninggalkan maksiat itu, kan? Kan kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, orang boleh istiqamah baca Quran, orang boleh istiqamah setiap hari, kan? Orang boleh istiqamah solat berjemaah, orang boleh maksudnya istiqamah dalam menundukkan pandangan, tak tengok maksiat, kan? Dia adalah waliullah. Dia adalah wali Allah. Kan? Bukanlah wali itu boleh terbang, boleh, kan? Memanglah ada setengah orang Allah Ta'ala bagi itu karamah-karamah itu, kan? Tetapi karamah yang paling besar adalah orang yang boleh itu tadi tu, istiqamah dalam melakukan ketaatan dan istiqamah dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Memang sangat sukar, kan, bila-bila lagi sekarang ni, zaman sekarang ni, kan? Memang sangat sukar kepada seseorang itu untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terus dalam kitab kita ini dia kata seorang ulama tasawuf yang amat terkenal iaitu Abul Qasim Al-Qushairi pernah berkata, barang siapa tidak lurus, tidak istiqamah dalam halnya, sia-sialah usahanya, rugilah tenaganya, kan? Jadi ini kata Al-Imamul Qushairi, kan, orang yang tidak istiqamah dalam melakukan ketaatan itu, maka dia adalah orang yang rugi, kan? Sebab dia buat amal ibadat itu sekerat-sekerat, kan? Lepas pada tu dia tak buat dah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu," hendaklah membetulkan dan mendekatkan, iaitu menyesuaikan. Membetulkan atau menetapkan sesuatu menurut jalannya, tepat sebagaimana yang telah ditentukan, serta kena pula pada sesuatu yang dimaksudkan. Itulah hakikat istiqamah yang diterangkan pada hadis itu. Sementara itu, para ulama yang menjelaskan bahawa erti istiqamah ialah berusaha membetulkan segala perkataan, perbuatan dan tujuan ke arah yang dimaksudkan. Sama seperti orang melepaskan anak panah untuk menuju tepat pada sasarannya, kan? Jadi istiqamah ini tuan-tuan, hendaklah kita berusaha untuk membetulkan amalan kita itu, perkataan kita itu, kan? Usaha dari hari ke hari itu kita usaha, bila kita bercakap itu kita cakap perkataan yang baik, kan? Bukan perkataan yang menyakitkan hati orang, kan? Perkataan kita kalau bercakap perkataan yang bagus, yang menyenangkan hati orang, kan? Dan bukannya perkataan yang tidak baik, kan? Bukannya umpatan, kan? Bukannya menghina orang, bukannya mengejek orang, kan? Dan berusaha juga kita berusaha membetulkan perbuatan kita. Dan perbuatan kita itu dari hari ke hari itu semakin baik, tuan-tuan. Kita usaha. Maksudnya perbuatan kita itu perbuatan yang baik saja, bukanlah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian sedang erti mendekatkan atau menyesuaikan ialah berupaya menghampirkan sesuatu yang dilakukan kepada yang dimaksudkan. Kedua-dua macam sikap ini perlu ada bagi orang yang beriman, yang lurus, lagi sentiasa waspada dalam melaksanakan amalnya. Istiqamah yang dikehendaki Rasulullah pada hadis ini ialah ketekunan dan keteguhan dalam iman menurut tuntutannya. Ini yang kita sebut tadi tu, kan? Yang kata-kata Al-Imamul Mawardi tadi tu, kan?
pengertiannya dan hakikatnya yang sebenarnya pada bila-bila masa. Tetapi istiqamah itu tidak mungkin wujud pada seseorang kalau hatinya belum dapat dibersih dari unsur-unsur yang menodainya atau mengganggu tauhidnya sehingga ia menjadi orang mukmin yang setia. Sebab istiqamah walaupun kesannya dapat dilihat pada amal, tetapi sumbernya atau asalnya adalah dari kelurusan hati di atas tauhid. Jadi tuan-tuan, dikata dekat sini istiqamah ini datangnya dari mana? Dari hati. Kan? Kalau hati kita itu baik, maka tuan-tuan, segala anggota itu akan baik. Kan? Akan dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan akan dapat meninggalkan maksiat. Semuanya berpunca dari hati, tuan-tuan. Kan? Sebab itu Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Bermaksud tidak lurus dan tetap iman seseorang hamba sehinggalah lurus dan tetap hatinya. Dan Nabi kata iman seseorang itu tidak akan lurus sehinggalah hatinya tadi itu lurus. Kan? Dan tidak lurus hatinya, kan, dan tidak lurus hatinya sehinggalah lurusnya lidahnya, kan. Yang saya ulang sekali lagi, tidak lurus dan tetap iman seseorang hamba sehingga lurus dan tetap hatinya, dan hatinya tidak lurus dan tetap sehingga lurus dan tetap lidahnya, kan. Dan hati pun tuan-tuan tidak akan lurus sehinggalah dia punya lidahnya itu lurus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan. Jadi kita kalau kita nak konsisten ataupun nak istiqamah dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat ini, hendaklah kita jaga hati kita, bersihkan hati kita terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab disebut dekat sini istiqamah ini berpuncanya daripada hati itu. Maka hendaklah kita membersihkan hati kita itu, kan. Kalau hati kita bersih, maka anggota-anggota badan yang lain itu akan bersih, akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya disebut lagi dekat sini, kesannya dapat dilihat pada amal tetapi sumbernya atau asalnya adalah dari kelurusan hati di atas tauhid yang difahami dari ayat Allah. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Kan? Inilah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana mereka yang telah istiqamah, yang lurus pada jalan tauhid yang kekal menurut falsafahnya, tidaklah lagi mahu berpaling kepada yang lainnya. Hati yang telah tegak dan lurus atas dasar ma'rifatullah atau mengenalnya, mengia dan menjunjung tinggi kehebatan dan kebesarannya, mencintai dan mengharapkannya, menyatu padukan segenap tenaga untuk menyerahkan kepada kebijaksanaannya, kan. Jadi hati itu kalau dah kukuh, tuan-tuan, kan, dah bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memandu anggota-anggota yang lain itu, kan. Adalah mempengaruhi segala anggota untuk memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah. Hati seorang diibaratkan sebagai raja segala anggota. Hati ini adalah raja, kan, segala anggota. Mana yang hati itu perintahkan, maka anggota lain akan buat, tuan-tuan, kan. Seperti mana raja, kalau dia tetahkan satu perintah itu, kan, maka rakyat-rakyat bawahan itu akan segera melaksanakan perintah raja itu, tuan-tuan, kan. Begitulah anggota itu, kan. Dia akan ikut hati, kan, apa yang diperintahkan oleh hati itu. Hati seorang ibaratkan sebagai raja segala anggota, manakala ia telah betul dan patuhlah segala anggota. Tegasnya, bila ia telah istiqamah, teguh pendiriannya,
kuat pegangannya, nescaya istiqamahlah segala anggota yang lain. Inilah sebabnya Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan jawapan kepada Sufyan dengan mendahului perkara iman. Kan? So itu dalam hadis ini Nabi SAW kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi cakap dulu. Nabi berpesan dulu suruh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman ini tuan-tuan datangnya dari hati. Kan? Bila dah percaya sungguh-sungguh barulah diterjemahkan dengan amalan itu. Kerana daripadanya lah timbul istiqamah. Kan? Bahkan di atas imanlah didasarkan istiqamah. Jadi selesai kita tuan-tuan huraian hadis yang ke-21. Jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-22. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sama-sama akan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang istiqamah dalam melakukan ketaatan dan istiqamah konsisten dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita, Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang benar-benar beristiqamah dalam melakukan ketaatan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.